Maka beberapa ibadah bila kita bangun sahur sahaja, ni pentingnya kita bangun sahur. Walaupun hukum sahur itu sunat, tak bersahur pun sah berpuasa, sah puasa kita tu, tapi bangunlah sahur pada akhir malam. Bukan sahur lepas tarawih, tu bukan sahur, itu more. Sahur ni waktu akhir malam dan disunatkan untuk kita takhirkan, melewatkan. Contoh subuh pukul 6 suku kan, subuh 6 suku, maka kita makanlah pukul 5.30 ke 5.45 ke, 6 tu dah kalang kabut sikit lah, sebelum pada tu lah, dan bagi ada masa sikit. Dan bila kita bangun sahur, yang pertama kita dapat apa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kata orang yang sahur. Bangun makan lah, dapat selawat daripada Allah dan malaikat. Besar dah, rahmat dia besar. Nah, dapat rahmat, dapat besar apa dia, ganjaran dia besar, dapat pahala menyelisihi ahlul kitab. Kata Nabi SAW, orang ahlul kitab mereka pun puasa juga, Yahudi Nasara mereka puasa. Bezanya apa dia? Mereka tidak bersahur dan kita bersahur. So dapat pahala menyelisihi ahlul kitab, pahala lagi. Nah, kemudian tuan-tuan, waktu tersebut habis kita makan sok apa semua, dapat ganjaran daripada Allah, dapat rahmat, keberkatan yang begitu banyak dengan sebab kita bersahur sahaja. Habis tu dia tiada masa kan, gap. Sebelum kita nak semayang subuh, sebelum tunggu, dalam tunggu azan subuh, jangan pi landing time tu bukan landing time. Tu bukan masa nak tidur. Yang tu masa tu sangat-sangat berharga. Luar pada Ramadan mungkin susah kita nak jumpa masa tu. Kan, sebahagian kita lah mungkin agak susah, bangun-bangun selalu sembahyang subuh terus, bangun sembahyang subuh terus. Nak ada masa tu dia susah sikit. So Ramadan kita, sebabkan kita bangun untuk nama sahur ni, maka waktu tu mudah kita dapat. Dan waktu tu very precious time, waktu yang sangat-sangat bernilai. Waktu tu Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran beberapa kali berkenaan dengan waktu sahur. Allah menceritakan sifat waliullah, orang yang hampir dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hum bil ashari yastaghfirun. Mereka selalu beristighfar kepada Allah pada waktu sahar, pada waktu sahur itulah, akhir-akhir malam. So satu amalan kita dapat buat, amalan wali Allah, iaitu membaca istighfar, iaitu minta ampun kepada Allah lah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Kata pun angkat tangan ke, ya Allah ampunkanlah dosa aku, ataupun bos sembahyang taubat 2 rakaat ke, lagi cantik. Apa-apa sajalah yang berbentuk istighfar ni kita buat pada waktu tersebut. So dapat taufik yang tu. Satu lagi yang tu juga waktu khusus penerimaan doa sebelum subuh. Waktu sebelum subuh ni waktu khusus penerimaan doa. Habis dah makan apa semua, ambil wuduk semua, angkat tangan doa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa apa? Doa keampunan. Doa lah lagi apa-apa hajat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan satu lagi amalan yang dianjurkan oleh para ulama. Yang ni orang kata amalan ekspres. Amalan ekspres nak jadi wali Allah. Nak jadi, maknanya amalan ekspres nak menjadikan hubungan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada waktu tersebut. Waktu dekat-dekat nak subuh tu, baca Al-Quran dengan melihat mushaf. Ini kita baca Al-Quran dengan tengok Al-Quran, bukan baca melalui hafalan. Walaupun dia hafal sekalipun, kaedahnya kata para ulama, baca Al-Quran dengan melihat mushaf. Tak kira lah selai ke 2 helai ke, tengoklah apa banyak yang kita mampu. Siapa yang boleh amalkan perkara tersebut, kata para ulama, 40 hari dia amalkan. 40 hari. So Ramadan dah 30 dah, tambah lagi 10 dalam bulan Syawal. Maka dia akan rasakan keterdekatan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. So yang tu pun kita mampu amalkan juga di dalam bulan Ramadan ni. Amalkan baca Al-Quran dengan melihat mushaf. Satu lagi waktu yang paling bernilai, iaitulah waktu hampir-hampir berbuka puasa. Waktu dekat-dekat nak buka puasa tu, maknanya 15 minit, setengah jam sebelum buka puasa. Yang tu pun waktu bagi penumpuan khas. Waktu tu kalau boleh kita dah settle dah kita punya hidang-hidang makan dan buat semua. Tak mau sampai radio bang, surau, masjid dah bang dah, duk sibuk, duk bubuh makan atas meja lagi, yang tu yang ni. Lagi teruk lagi duk ada kat pasar Ramadan, tak balik-balik lagi mangkak lah. Balik awal lah. Balik awal. Setengah jam, 15 minit tu patut semua dah ready dah atas meja. Masa tu duduk di depan makanan kita. Waktu tu lah waktu hati kita paling lembut sekali. Petang tu kandungan gula dalam darah kita paling rendah. Daripada pagi kita tak makan, petang tu lah memang lembek tu. Time tu lah time paling lembek. Time tu lah nafsu kita paling lemah dan hati kita paling lembut. Time tu lah angkat tangan doa, ya Allah ampunkanlah aku, ayat mata nanti keluar. Kita time kenyang mau nak menangis tak ada, gelak banyak.
gendang gendut tali, kecapi, kenyang perut, senang hati. Kenyang perut ni dia nak gelak dia tak ada nak menangis orang kenyang ni. Tapi dalam keadaan lapar, dalam keadaan lemah macam tu, angkat tangan doa ni mudah nak menangis. Api neraka Allah Ta'ala tak boleh padam dengan 7 lautan, tapi dengan titisan air mata kita takut kepada Allah. Kerana dia teringatkan dosa-dosa kita, minta ampun kepada Allah, mampu memadamkan api neraka yang nak bakar kita ni. Na'udzubillah.